Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, apa khabar semua? Jadi hari ini kita berjumpa lagi. Kita sambung dalam pelajaran beriman pada kitab dan Tauhid dan Jenam. Awak boleh buka muka surat 27. Tajuk hari ini saya nak terangkan berkaitan dengan kandungan kitab-kitab. Ya, seperti mana awak maklum bahawa Allah Ta'ala telah menurunkan 4 buah kitab. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan yang terakhir adalah Al-Quran. Jadi hari ini saya nak awak fahamkan jelas-jelas apakah yang dimaksudkan dengan kandungan kitab-kitab ini. Sebelum tu awak kena tahu bahawa kitab ini adalah kalamullah. Ya, kalamullah yang tak berhuruf dan tak bersuara, ya, yang tak berhuruf dan tak bersuara, itulah kitab, maksudnya kitab-kitab, ya. Jadi kalamullah ini daripada Lauh Mahfuz sana, dari tempat pemerintahan Allah Taala, pentadbiran Allah Taala tu yang bernama Baitul Ma'mur. Awak boleh baca kitab Baitul Ma'mur tu, kemudian daripada Baitul Ma'mur tu turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah tu langit yang pertama namanya. Jadi awak kena tahu Baitul Izzah tu langit pertama. Di langit yang pertama adalah malaikat Jibril bawa turun untuk bawa kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang terpilih, ya, menurut keadaan dan masa yang tertentu. Ya, jadi ada 4 orang Nabi sahaja yang menerima kitab. Nabi Rasul mereka ada 4 orang je. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Kita lihat kitab yang diturunkan yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ni adalah kitab yang mengandungi hukum syarak. Ya, jadi Nabi Musa ni yang menerima kitab Taurat. Nabi Musa menerima kitab yang mengandungi syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, syariat hukum-hukum syarak, ya, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kitab Taurat ini jugalah, ya, dikhabarkan tentang akan lahir nabi, ya, nabi daripada keturunan Nabi Ismail. Itulah nabi kita Nabi Muhammad SAW pada masa akan datang. Satu masa yang mana pada Nabi Musa tak tahu bila nabi itu akan lahir, di mana nabi yang akan lahir itu akan membawa syariat yang baru. Dan diceritakan tentang syariat Islam ini pada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Okay, kita lihat muka surat 28 pula. Apa ceritanya? Kitab Taurat ini ada lagi pada hari ini, ya. Jadi tetapi kitab Taurat yang ada pada hari ini telah dipinda. Ada perubahan, ya. Tak disebut pun tentang syurga, neraka dan hari kiamat. Itu tentang kitab Taurat. Seterusnya tentang kitab Zabur. Jadi awak boleh bezakan, awak lihat dalam kitab Taurat dan kitab Zabur ni. Kitab Taurat Allah Ta'ala turunkan syariat, hukum syarak kepada Nabi Musa. Manakala kitab Zabur tak ada hukum syarak. Jadi Nabi yang menerima kitab Zabur iaitu Nabi Daud AS tidak mempunyai syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu awak nak kena faham, ya. Nabi Daud tak mempunyai syariat. Kerana dalam kitab Zabur itu hanya diterangkan tentang apa? Perkhabaran, cerita, doa, zikir dan hikmah. Itu beza kitab Zabur dengan kitab Taurat. Itu yang awak nak kena faham. Kemudian yang ketiga, muka surat 28 tu, kitab Injil. Kitab Injil ni diturunkan kepada Nabi Isa AS. Dia mengandungi seruan mengesahkan Allah Ta'ala. Dan salah satunya, kitab Injil ni, dia memansuhkan beberapa hukum yang ada dalam kitab Taurat. Ya. Dan dalam kitab Injil juga diterangkan tentang akan lahirnya seorang Nabi dan Rasul yang terakhir. Kitab Injil ada lagi zaman sekarang tapi telah diselewengkan. Yang awak tahu kitab Bible apa semua itu, samalah kitab Taurat dan kitab Injil itu telah diselewengkan. Kitab-kitab pengarang kitab tersebut, maksudnya pengarang kitab Injil ini dah yang pengarang kitab tersebut tidak hidup pada zaman Nabi Isa AS. Maksudnya yang Injil daripada zaman sekarang ni lah, di mana dia mengarang kitab Injil ni, dia tak hidup sezaman dengan Nabi Isa. Sebab tu Injil tu dah berbeza-beza antara satu sama lain, dah menjadi sesat. Awak boleh lihat muka surat 6 tu ada nama pengarang-pengarangnya. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, ya, di mana segala kandungan kitab-kitab yang terdahulu daripada kitab Taurat, Zabur, Injil dimansuhkan apabila turunnya Al-Quran. Maksudnya syariat yang dibawa oleh Nabi Musa dalam kitab Taurat dimansuhkan, tak boleh pakai lagi apabila turunnya Al-Quran, kerana dalam Al-Quran ini mengandungi wahyu Allah yang mengandungi syariat Islam, ya, yang mengandungi syariat Islam namanya, hukum-hukum syarak. Itu namanya syariat Islam. Jadi diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, secara mutawatir selama 23 tahun. Mutawatir tu maksudnya, mutawatir tu di mana perawinya tu, sekumpulan perawi yang menghafaz ayat Al-Quran ini adalah orang yang tak mungkin dia melakukan dusta. Boleh rujuk dekat info tu apa maksud mutawatir. Jadi Al-Quran ini diturunkan selama 23 tahun berperingkat-peringkat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling agung. Antara kelebihannya, membaca satu huruf dalam Al-Quran ini mendapat 10 ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran pahala kebajikan. Itulah beza. Jadi awak boleh bezakan antara kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Di mana Al-Quran ini memansuhkan segala-galanya kitab yang sebelumnya, dan awak bezakan 3 kitab sebelumnya. Apakah perbezaannya? Dan 4.5, tajuk kat situ, Al-Quran adalah sebesar-besar mukjizat.
Tak dinafikan bahawa kitab Al-Quran merupakan mukjizat yang paling agung, yang mengandungi syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Jadi Al-Quran ini kekal selama-lamanya, takkan berubah-ubah. Daripada zaman Nabi sampailah kita baca ini, tetap sama bacaan Al-Quran itu, tak berubah-ubah. Jadi sebagai umat Islam, kita wajib percaya bahawa sesungguhnya Al-Quran itu semulia-mulia kitab yang diturunkan kepada Nabi kita. Kita beruntung kita mendapat seorang Nabi Rasul merupakan kekasih Allah yang punya syafaat yang paling agung, yang punya mukjizat yang paling besar, iaitu Al-Quran yang akan melindungi kita di hari kiamat. Jadi kita sebagai Islam sentiasalah mengamalkan bacaan Al-Quran dalam kehidupan kita. Jangan kita lupakan dengan Al-Quran. Kerana dalam Al-Quran itu, apa kandungannya? Ada berbagai kandungan ilmu pengetahuan dalamnya. Termasuk ilmu pengetahuan, nasihat, kemuliaan, ajaran, teladan, hukum, larangan, perintah-perintah, janji baik dan janji buruk, wa'du wal wa'id, dan sebagainya. Semuanya jelas ada terkandung dalam Al-Quran yang kita baca. Jadikanlah kehidupan kita ini sehari-hari kita baca Al-Quran dan kita amalkan apakah yang terkandung dalam Al-Quran itu. Kita dah baca, kita amalkan. Jangan kita dah baca, kita tak amalkan. Seperti contoh dalam Al-Quran merintahkan untuk kita menunaikan solat. Maka wajiblah kita sebagai orang Islam menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Dan perintah-perintah Allah yang lain yang perlu kita patuhi, wajib hukumnya. Sebab itulah Al-Quran itu akan membawa kita ke syurga bagi yang mengamalkannya. InsyaAllah, wallahu alam bisawab. Hanya setakat hari ini je. Jadi awak ulang dengar lagi video ini sehingga awak faham ya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.